singkat sedikit daripada biasa sebab dijadualkan saya hari ini bertugas sehingga jam 9 malam di masjid dan sesi sekarang ini saya lebih selesa lakukannya di rumah lah. Jadi selepas ni nak bergegas ke masjid insya-Allah. Jadi mohon maaflah sesi kita kali ini kita adakan agak singkat sedikit insya-Allah. Baik, seperti mana biasa, saya mohon kerjasama daripada semua. Suara saya clear? Very clear, Ustaz. Clear, okey, alhamdulillah. Saya mohon daripada semua untuk mute-kan mic masing-masing. InsyaAllah, kita mulakanlah sesi kita ni. Mudah-mudahan diberkati, diredai dan senantiasa berada dalam pedoman dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So, mari kita mulakan dahulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan rasa kesyukuran kita yang teramat sangat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita kesempatan ini untuk kita bertemu kembali dalam siri kembara kita di alam firman, menghayati tafsir surah Az-Zalzalah yang telah pun kita mulakan pada sesi pertemuan yang lepas. Terima kasih saya rakamkan kepada sekalian yang hadir bersama-sama dalam Zoom kita ini mahupun yang akan hadir nanti insya-Allah, untuk kita lanjutkan penghayatan kita pada ayat-ayat yang seterusnya insya-Allah. Baik, seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya mohon maaf sesi kita ini mungkin agak singkat sedikit kerana tugas yang perlu saya jalankan pada hari ini sebab telah pun dijadualkan. Izinkan saya pihak host kita, Cik Nas, untuk saya share screen insya-Allah. Cik Ida, slide saya boleh nampak? Belum Belum Belum, okey. Yang sekarang ni sedang running, boleh nampak? Ya, running nampak. Nampak. Okey. Alhamdulillah. Okay. Nampak. Okey, thanks. Terima kasih Cik Zaridah. InsyaAllah. Kita jadualnya menghayati ayat ketiga insya-Allah setelah kita perkatakan ayat 1 dan 2
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi ini mengeluarkan segala asqalnya, segala isinya, ataupun sebagaimana yang telah pun kita hayatinya pada pertemuan yang lepas, boleh kita juga ibaratkan dengan susun kata bumi memuntahkan isinya. Mengeluarkan isi bumi yang terkandung bukan hanya pada lapisan yang dikatakan lempeng bumi saja ataupun tempat kita berpijak, malah ia lebih dalam lagi mungkin kepada bahagian inner core itu sendiri, sebab inilah kajian manusia, bumi ini berlapis-lapis, ia memuntahkan segala isinya. Nah, pada kejadian yang ketiga adalah waqalal insanu ma laha. Dan berkatalah manusia, iaitu dengan perasaan gerun, takut, cemas, panik, apa jugalah kita nak senaraikan, manusia ini berkata, malaha, apa yang sudah terjadi pada bumi ini? Inilah hakikatnya bila kiamat tiba. Apa yang terjadi pada alam, dalam surah Az-Zalzalah ini Allah firmankan, apa yang terjadi pada bumi yang digegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bumi mengeluarkan isinya, begitu juga terjadi pada insan. Sebagaimana dah kita maklumi, ayat-ayat tentang kiamat sering menggambarkan apa yang terjadi pada alam ini. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Begitulah seterusnya. Dan juga apa yang terjadi pada insan. Kejadian yang terjadi pada alam dan pada insan. Dan pada insan ini dalam surah Az-Zalzalah, manusia tertanya-tanya. Kejadian pertama, bumi bergegar. Kejadian kedua, bumi akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan isinya. Kejadian ketiga, manusia tertanya-tanya. Wa qala al-insanu ma laha. Ma laha, apa yang sudah terjadi pada bumi? Dalam perbualan hari-harian, orang-orang Arab, kadang-kadang dia lihat kawan dia ni bersikap luar biasa daripada luar biasa, maknanya lain daripada biasa. Ataupun dia cakap, si fulan ni dah salah, dah sarapan ke belum? Kalau dah sarapan ni, sarapan apa Jangan-jangan salah makan kot. Dia merepek sikit. Maka dia mungkin bertanya kepada kawan dia, ya Syekh, malak? Malaka. Ka tu balik kepada awak. Apa hal? Apa hal ni? Kalau orang Melayu kita cakap, apa hal? Dah kenapa engkau? Dan yang seumpama dengannya lah. Maka manusia bertanya, bila bumi ini bergegar dan terkeluar isinya, manusia bertanya, apa yang sudah terjadi kepada bumi? InsyaAllah akan kita perbahaskan selepas ini. Biasa kalau manusia cakap, takkanlah dia cakap seorang-seorang. At least kalau kita nampak dia cakap seorang-seorang pun, dia tak berbual sendiri. Kat telinga dia ada earpiece ke, bluetooth ke dan sebagainya kan. So kita nampak macam dia berbual sendiri. Tapi sebenarnya ada di sana seseorang yang tidak berada di sampingnya yang ia sedang berbual.
Tak mungkin dia berbual sendiri. Lainlah kalau dia tu geng kata orang tu kan, yang tak betul ke, ada urat yang terbengkok ke, ataupun ada wire yang terputus ke, yang tak connect betul dan sebagainya. Tu mungkin dia merepek bin meraban. So dia cakap seorang-seorang lah. Tapi bila mana kalau manusia ini berkata sesuatu, biasanya dia takkan cakap sesuatu seorang-seorang. Kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Ini yang akan kita perbahaskan. Jadi bila mana waqalal insan, dan berkata manusia, ada tak someone, seseorang di sampingnya untuk mendengar kata-kata dia. Pula kata-katanya ini kalau lihat kepada tafsiran yang pertama, malaha, dia datang dalam bentuk pertanyaan. So bila mana bertanya, perlukan jawapan. Maknanya setidak-tidaknya bila dia cakap pada seseorang, dia memerlukan jawapan daripada orang yang dia bercakap dengannya itu. Malaha. Macam tadi kita sebutkan, bila kita jumpa kawan kita, tiba-tiba kita tengok dia ni bertindak lain daripada biasa. Apa hal kau? So kita bertanya dengan dia. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqalal insan, manusia ini berkata, iaitu maksudnya bertanya, apa dah terjadi pada bumi ini? So bertanya kepada siapa, itu bukan soalnya. Yang penting adalah apa yang timbul pada insan itu sehingga ia mengeluarkan kata-kata. Ia cakap sesuatu. Dan sebagainya. Kalau kita lihat pada tafsiran yang satu lagi, perkataan malaha. Ada ulama yang menafsirkan walaupun ianya bukanlah tafsiran majoriti. Malaha bermakna daripada perkataan mal. Maksudnya harta. Malaha. Maknanya dia bertanya harta dia. Lah, dalam situasi yang gawat macam ni, bumi bergegar, bumi mengeluarkan isi dia, manusia yang dalam keadaan cemas, panik, gelisah, tak tentu hal ni, tiba-tiba masih lagi duk terfikir, kata orang. Masih lagi terfikir harta dia. Kan kadang-kadang kita pernah baca berita, adanya interview dibuat bila mana berlakunya, contoh je lah, banjir kilat melanda sebuah kampung. Tiba-tiba selepas mungkin setengah hari ke, satu hari ke, airnya surut, datanglah reporter yang report ni, yang sibuk-sibuk ni, menginterview, mewawancara seorang makcik umpamanya. Makcik, bila mana dalam keadaan banjir kilat seperti ini, bagaimana makcik? Apa yang dapat makcik selamatkan? Alhamdulillah makcik sampai, alhamdulillah. Lain makcik tak capai. Yang makcik capai itulah makcik punya TV LED 40 inches. Wah, itu yang makcik dapat selamatkan. Alhamdulillah. So dalam keadaan macam ni, dia mungkin tak terfikir dia PIC kat mana. Tak terfikir kat mana mungkin cucu dia. Tapi yang dia terfikir, TV dia. Sebabnya apa? Besok ada part 3 drama swasta yang dia nak tengok, nak sambung. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini lumrah manusia. Kadang-kadang dalam suasana gawat seperti ini, manusia bertindak sesuatu, melakukan sesuatu yang kadang-kadang bagi setengah orang macam kelakar, macam tak masuk akal. Tapi itulah yang dinamakan al-insan, manusia. So ini satu tafsiran. Tafsiran yang minoriti, kita katakan, yang tidaklah begitu popular sangat. Tapi kalau kita balik semula kepada malaha, tafsiran majoriti ulama,
Majoriti ulama menyatakan malaha itu adalah pertanyaan manusia tentang apa yang telah terjadi pada bumi ini. Apa dah terjadi? Persoalan yang ingin kita lihat di samping itu adalah dalam suasana yang macam ini punya gawat, manusia masih sempat bertanya. Masih sempat. Inilah manusia yang pada dasarnya akan terus bercakap, akan terus berbicara. Kita dah pernah jumpa ayat-ayat bila mana insya-Allah kita akan jumpa lagi nanti. Bila mana manusia ini dah berada di mahkamah Allah, masih sempat argue lagi. Masih sempat nak cakap lagi. Engkau dulu buat gini, dia katakan mana aku ada buat. Cakap. Manusia ni banyak cakap. Jadi, bila keadaan gawat seperti ini, masih ada manusia yang bertanya. Malah tertanya-tanya. Kalau macam kita sebutkan tadi, dia bertanya, mungkin bila keadaan gawat macam ni, seorang ayah, dia mungkin bertanya kepada isterinya, "Mah, apa dah jadi, Mah?" Mungkin si isteri, bila ditanya oleh suami, dia tak jawab. "Bang, mana anak kita, bang?" Dia tanya abang pula, si suami ni. Tanya pasal anak. Mak selalu macam tu. Biasa. Mak, kalau bapa dia tanya keadaan umum. Tapi kalau mak selalu dia fokus pada anak-anak dia, benda-benda yang dia sayang dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Kadang-kadang dia masih sempat lagi ketika dia, si mak ni makan durian ke apa ke, dia lagi cakap, tolong bungkus. Dan sebagainya. Dia masih sempat lah dalam hal-hal yang macam tu. Persoalan yang ingin kita lihat, apa yang membuat manusia ini tertanya-tanya? Pertanyaan waqalah, dan berkatalah manusia, al-insan ini. Maknanya, kalau tanpa jawapan, dia tertanya-tanya. Apakah kerana nak tahu? Kalau nak tahu biasanya, perlukan jawapan. Bila suami contoh tadi bertanya kepada isterinya, "Mah, apa dah berlaku, Mah?" Si suami, isteri tak jawab. "Bang, mana anak kita?" Dia tanya. Aku tanya apa dah jadi?" Dia akan tanya balik sebab dia nak tahu. Ataupun kerana cemas. Ataupun kerana gelisah. Ataupun kerana panik. Ataupun kerana anxiety. Dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Apa anxiety? Maknanya tu dalam keadaan kita ini tak tentu arah, cemas dan sebagainya. Apakah yang menyebabkan manusia ini bertanya? Memang hakikatnya manusia akan bertanya, tapi apakah kerana nak tahu? Ataupun kerana dia sendiri cemas, gelisah, takut, gerun dan sebagainya. Kalau kita lihat apa yang dikaji oleh para ahli psikologi, antaranya adalah at least sehingga sejauh ini pakar-pakar psikologi menyatakan ada 6 jenis gangguan psikologi manusia. Sehingga kadang-kadang dia tak buat, dia boleh jadi buat. Umpamanya, dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan biasa, seseorang ini, maaflah, saya minta contoh sangat pasal tadi dah dengar perbualan Raja Ahmad kita. Jadi saya ambil contoh yang hampir sama lah, similar dengannya. Umpamanya, kita tak minat makan durian. Contoh je lah, insyaAllah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin dalam keadaan cemas ataupun takut, anxiety yang kita katakan tadi tu, umpamanya, kita pun
nampak apa depan kita, kita capai, kita makan. Padahal yang kita makan tu durian. Dalam keadaan yang biasa, durian kita tak minat. Tak makan pun. Jangankan gitu, macam kita sebutkan minggu lepas. Baunya pun aku rasa macam nak pengsan, dia kata, dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang cemas, gawat, takut, gelisah dan sebagainya, itu yang ada kat depan kita, itu yang kita makan. Itu yang kita makan. So, pertamanya, generalized anxiety disorder ataupun yang lebih ringkas GAD. Ini keadaan yang pertama. Ataupun jenis gangguan psikologi ini. Ia secara umum. Jadi apakah dalam keadaan manusia ini berkata? Apa yang macam ni? Apa yang dah berlaku pada bumi? So ia secara umum. Umpamanya, apabila COVID-19 ini diumumkan, setiap orang rasa khawatir. Setiap orang. Hatta kadang-kadang nampak ada apik jalan kat depan, apik batuk-batuk sikit, kita meminggir, kata orang Indonesia. Kita ke tepi, tak nak dekat sebab takut nanti kena apa, kena ialah mungkin berjangkit dan sebagainya. Contoh. Maka dengan yang demikian timbul satu gangguan kepada kita. Dan ini secara umum. Ataupun sesuatu, mungkin dalam keadaan yang seperti bumi bergegar ini, panic attack, serangan paniknya, Melayu. Maknanya, tiba-tiba dia berlaku. Macam tu. Sedang duduk rehat-rehat, santai-santai, tiba-tiba rasa bumi ni bergegar. Umpamanya. Ataupun, umpamalah contoh, sedang duduk tenang-tenang sambil makan kacang kuda dan sebagainya, tiba-tiba dengar bunyi siren. So, tiba-tiba kita panik. Apa pasal? Dan pula, bunyi ambulans tu, contoh je lah, daripada ambulans, berhenti betul-betul depan rumah kita. Siapa yang sakit dan sebagainya. So, ini contoh yang kedua. Ataupun jenis yang gangguan psikologi yang kedua. Yang ketiga yang dikenali ringkasannya sebagai OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Yang mana ianya menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita lihat umpama dalam keadaan bimbang. Ini word bimbang lah. Dalam keadaan bimbang, khawatir, takut dan sebagainya. Yang ada orang tu dia tak boleh duduk. Tak boleh duduk diam. Dia akan jalan mondar-mandir. Jalan ke sana, jalan kemari, jalan ke sana, jalan kemari dan sebagainya. Seorang suami, contoh saja. Bila mana dalam labor ward, pertama kali isteri nak melahirkan, yang ada pun macam ni. Kita akan lihat, dia tak boleh duduk diam. Kadang-kadang rambut ataupun kepala tak gatal pun dia garu. Sampai nak botak kepala. Dan sebagainya. Jadi, sesuatu yang dilakukan kerana gangguan yang seperti ini. Begitulah juga apabila adanya social anxiety disorder yang mana ia terkait dengan tindakan-tindakan sosial. Umpamanya lah, umpamanya kita pernah mengalami, itu nanti fobia lah. Berdasarkan kepada sosial ni, mungkin kita pernah tengok cerita, sesuatu cerita dalam keadaan-keadaan yang tertentu di mana ada orang yang ganas, zalim dan sebagainya.
Lalu setiap kali kita bertemu dengan orang-orang yang bercirikan demikian, timbul rasa cemas, timbul gangguan psikologi kepada kita dan sebagainya. Ini tadi kita sebutkan fobia. Fobia. Ini termasuklah bagi setengah orang yang mana bila timbulnya bermula daripada yang dikatakan September 11, kemudian orang-orang Islam ini digelarkan sebagai orang-orang teroris, pengganas. Ada orang fobia terhadap Islam dan orang-orang Islam. Islamofobia. Mereka tak boleh nampak lambang bulan bintang, nampak orang berserban, nampak muslimah pakai niqab, sekarang ni nampak orang pakai face mask dan sebagainya, semua takut. Dan seterusnya. Dan jenis yang keenam adalah post-traumatic stress disorder ataupun PTSD. Ini antaranya lah. Kalau kita lihat, pernah dia mengalami sesuatu gangguan dan gangguan tu dah selesai, walaupun 3-4 tahun, dia terus menjadi trauma. Terus menjadi trauma. Dan ini banyak berlaku. Jadi whatever lah, ini semacam gangguan psikologi bagi manusia, tapi ini dalam suasana yang biasa. Tapi bila mana keadaannya, bila bumi ini digegarkan oleh Allah, bumi mengeluarkan isinya. Kadang-kadang berlaku gegaran, gempa bumi ini, bumi tak keluarkan isi dia. Bumi menelan apa yang ada di atasnya. Ini harus. Sebahagian gegar, sebahagian telan. Tapi di sini Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha, ayat kedua. Bumi mengeluarkan, akhrajat. Maknanya kalau dikeluarkan seakan-akan bumi ini tak sudi lah nak simpan. Agak-agak kalau tanyalah orang-orang seperti seiras seperti Fir'aun, seperti Qarun dan yang sewaktu dengannya, orang-orang penyamun dan penyangak yang dikebumikan di bumi ini, yang ditanam di bumi ini, kalau tanya kepada bumi, kalau boleh bumi katakan, aku menyampah, kenapa dia ini masuk kat dalam aku? Dia nak keluar, nak keluarkan, nak usir orang-orang ini. Kalau boleh dia tak nak lah. Tapi apa nak buat? Bumi tak boleh berbuat demikian kan? Tu nanti akan kita lihat. Bi anna rabbaka awhalaha. Kemudiannya nanti, insya-Allah. So akhirnya, gangguan psikologi seperti ini, yang mana satu dirisaukan oleh manusia. Ini persoalan yang lebih besar. Sebab macam kita sebutkan tadi, teman-teman yang dikasihi Allah, yang kita sebutkan tadi, ia adalah dalam suasana yang biasa. Bila bumi digegarkan, dia bukan bergegar seperti mana yang boleh diagak ikut skala Richter dan sebagainya. Dia mungkin 7, mungkin 8.3 dan sebagainya. Ini dah tak boleh lagi nak dibaca, ditrace. Bukan setakat satu part, satu bahagian. Gegaran berlaku di Brazil. Gegaran berlaku di Brazil. Keluar berita dikeluarkan oleh Spain. Sebab Spain tak berlaku gegaran. Malah kat Spain itu sendiri masih berlangsungnya perlawanan bola sepak antara Brazil dengan Spain. Sedang ranjak. Tapi kat Brazil tu sendiri sedang berlakunya gempa bumi. Maknanya di sebahagian kawasan berlaku gempa,
bumi bergegar, sebahagian kawasan tak ada apa-apa pun, okey-okey je, makan masih sedap lagi, tidur masih nyenyak lagi, mandi masih basah lagi dan sebagainya. Tapi yang ini wa akhrajatil ardu. Kita dah sama-sama sedia maklum perkataan al-ardu tu adanya huruf alif dan lam. Antara makna huruf alif dan lam bagi perkataan al-ardu bermakna seluruh bumi. Jadi maknanya seluruh bumi, bukan satu part, satu bahagian yang gegar, satu bahagian tidak. Satu bahagian aman, satu bahagian tak rosak, tidak. Semuanya terganggu. Maka itulah bagi sebahagian daripada kita yang pernah melalui surah Al-Qiyamah, di mana pada ayat 10 Allah berfirman, Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka pada hari itu yang bumi digegarkan ini semua ni, berkatalah manusia, ke manakah hendak melarikan diri? Jadi sama ada nak tahu ke, sama ada kerana cemas ke, sama ada kerana gerun, takut dan sebagainya, manusia bertanya, ma laha wa qala al-insanu ma laha. Apa dah terjadi pada bumi ini? Apa yang sedang berlaku? Maka manusia terfikir, ke manakah hendak melarikan diri? Bila berlakunya sesuatu musibah, berlakunya tsunami, orang-orang mencari dataran tinggi sebab ombak tu datang daripada arah laut dan ianya mungkin tidak mencapai satu dataran yang tinggi. Orang melarikan diri. Sebab itu ada pula yang panjat pokok. Agaknya kalau ada yang mampu mencapai awan, kau tinggi di awan biru, dia mencapai awan. Dia kalau boleh nak duduk ke awan, selamat. Selamat. Masih ada tempat, ruang untuk manusia melarikan diri. Tapi keadaannya secara tertiba, isyarat-isyarat awal dah diberikan pun masih leka, maka dalam hal yang demikian, kat mana nak larikan diri? Pertanyaan pasti tidak terjawab. Kalau ada orang nak jawab pun belum sempat dia jawab, dengan dia sekali habis. Dengan yang bertanya, dengan yang ditanya. Kadang-kadang yang bertanya tu belum sempat habis tanya, belum sempat apatah lagi nak dijawab, dah semuanya ditelan oleh bumi, kemudian bumi itu juga memuntahkan isinya. So itulah ayat yang ketiga. Seterusnya ayat yang keempat. Sebenarnya gambaran yang keempat dan kelima ni lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada bumi bergegar. Lebih dahsyat daripada bumi mengeluarkan isinya. Yang menyebabkan keadaan manusia ini tertanya-tanya. Di mana Allah menjelaskan, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi yang digegarkan oleh Allah, bumi yang mengeluarkan segala isinya, asqalaha. Bumi bukan lepas itu punch cut kemudian dia keluar. Dia jalan. Maknanya aku dah habis duty aku. Dah selesai. Macam saya sebutkan tadi, saya malam ni ini hari bertugas sampai jam 9.
Bila sampai jam 9 saja kan, dah kemas-kemas, dewan solat dah ditutup dan sebagainya, maka kita pun kemas-kemas, kita balik le. Dah cukup time. Dah habis duty. Teman-teman yang dikasihi Allah, bumi belum selesai duty-nya lagi. Kerana Allah auhalaha, perintahkannya berbuat demikian. Apa dia tugas seterus bumi ini? Yauma idzin, pada hari tersebut ataupun pada masa itu, kiamat ini berlaku, bumi pun tuhaditsu, menceritakan khabar, akhbaraha, khabar beritanya. So apa cerita yang nak diceritakan oleh bumi ini, insya-Allah lah akan kita perkatakan, sebab ada pun hadis Nabi berkenaan dengan hal ini. Bi anna rabbaka auhalaha, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berbuat demikian. Bumi yang selama ini, kalau macam kita pernah sebutkan dalam sesi pertemuan yang lepas, kita pijak-pijak dia pun, kita lompat atas dia pun, kita piling nak bikin bangunan tinggi-tinggi pada bumi ini, dia diam saja. Tak apalah kau nak buatlah, aku sabar je. Aku sabar je. Kau nak lobangkan aku terima je. Engkau nak henyak aku terima je. Aku sabar. Tapi kali ini, Allah auhalaha, perintahkan dia berbuat demikian. Yang sebelum ini dia tak dapat nak menceritakan khabar beritanya, nah kini dia akan khabarkan. Kita ingin menyelami sedikit ayat 4. Perkataan tuhaddisu, yauma idzin tuhaddisu. Tuhaddisu ini yang diterjemahkan menceritakan. Maknanya dia bukan cerita. Kadang-kadang seseorang tu kalau cerita lah, dia cerita kadang-kadang biasa je, secara short, secara ringkas. Dia shortcut. Kalau disebut contohnya ajalah, contoh je. Aku pergi rumah Pak Mat kan. Ni Pak Mat lain lah. Aku pergi rumah Pak Mat. Rumah dia kat ujung kampung. Aku jalan penat loh. Dah lah tak ada kereta, tak ada apa-apa, tak ada pun orang naik motor boleh aku tumpang. Penat jalan. Pula lepas tu hujan. Cerita dia begitu aja. Dia tak sebut apa nama kampung. Tak sebut rumah Pak Mat nombor berapa. Tak pun menggambarkan rumah Pak Mat ni hujung kampung tu, umpamanya rumahnya itu rumah panggung ke, rumah satu tingkat ke, ataupun rumah kat basement ke dan sebagainya. Tapi yang ada orang bila dia cerita detail. Panjang lebar dia cerita. Semua dia masukkan. Nombor rumah berapa, rumah tu kalau bagaimana keadaannya, nak masuk rumah tu saja nak kena ada pagar, pagarnya pula tak automatik buka, nak kena cakap nyak nyinsing, mata kaji, semar ngising dan sebagainya baru boleh masuk. Jadi macam-macam detail. Cerita juga. Lagi-lagi kalau cerita itu diceritakan bagi nak membuktikan sesuatu. Maksud nak membuktikan sesuatu adalah umpamanya, kalau kita ini sebagai witness, saksi dalam sesebuah perbicaraan. Kita nampak seorang membunuh seseorang. Kita witness bukan hanya nampak kejadian. Bila, di mana.
senjata yang dia gunakan, bagaimana cara serangan dia. Ini contoh. Siap dengan fakta. Itu lebih menepati perkataan tuhaddisu. Jadi tuhaddisu bukan setakat sebuah cerita, menceritakan balik, menceritakan sama ada secara ringkas ataupun secara detail, malah tuhaddisu, dia ceritakan dengan faktanya. Orang yang diceritakan berkenaan dengannya. Contoh ajalah. Contoh, pinjam nama. Makmunah, umpamanya. Bumi akan ceritakan berkenaan dengan Makmunah ni detail. Kalau Makmunah tu makan durian yang dibeli secara tidak sah. Maksudnya dibeli secara tidak sah. Umpamanya, dia beli 2 kilo, dia bayar sekilo. Ini secara tidak sah lah, contoh je. Contoh. Bila diceritakan, berkenaan dengan Makmunah ni, bumi ini akan tuhaddisu akhbaraha, bukan setakat menceritakan Makmunah ini makan durian yang dibeli secara tidak sah, tapi durian jenis apa. Kalau boleh didatangkan, durian itu dari kedai mana. Kalau boleh perlu didatangkan, kalau banyak sangat argument daripada Makmunah ni, disebutkan apik yang jual durian tu namanya siapa. Apik tu dia pakai t-shirt Adidas, seluar Puma, semua dia sebut. Siap dengan fakta. Ini kekata tuhaddisu. Sebab itulah teman-teman yang dikasihi Allah, daripada perkataan tuhaddisu ni datangnya apa yang selalu kita sebutkan, hadis. Hadis ni bukan hanya setakat Nabi cakap begini, tapi siapa yang mendengarnya. Kalau hadis itu dalam bentuk hadis fi'li, hadis perbuatan, bagaimana perbuatannya? Saya baru-baru ini buat rakaman untuk Masjid Qasim yang berkaitan dengan sirah sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah orang yang kedua meriwayatkan hadis. Yang terbanyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah dan sebelum Anas, mengikut sebahagian ulama. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, orangnya bila mana meriwayatkan sesuatu hadis, malah kalau ia katakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana dia akan bawa sahabat yang dia nak sampaikan hadis tersebut ke tempat itu. Di sinilah Rasulullah duduk, beliau akan duduk. Di sinilah ketika aku mendengar, aku berdiri, beliau akan pergi ke tempat itu, beliau berdiri. Ini Abdullah ibn Umar. Sebab itu dinamakan hadis. Hadis Nabi maknanya siap, lengkap dengan fakta-faktanya. So ini perkataan tuhaddisu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, khabar beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Insya-Allah kita akan perkatakan nanti, mungkin kalau tak sempat siaran kali ini, pertemuan kali ini, kita akan lihat huraian yang lebih mendalam ke kata akhbaraha yang sebenarnya terkait dengan ayat 6, 7 dan 8. InsyaAllah. Ke kata auha, menyelongkar. Ini typo error, minta maaf buat malam-malam macam ni. Perkataan ataupun kekata auha yang diterjemahkan memerintahkannya berbuat demikian. Perkataan auha ataupun yang serumpun dengan perkataan ini, daripada perkataan auha ni datang perkataan wahyu. Auha ni wahyu. Datang perkataan wahyu.
ataupun bersumber dari perkataan wahyu. Jadi kalaulah kita nak terjemahkan bi anna rabbaka auhalaha, sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi ini untuk menceritakan beritanya, menyampaikan beritanya. Allah mewahyukan. Sebab itu ada setengahnya ataupun menterjemahkan berdasarkan harfiah, secara harfi perkataan auha ni mewahyukan. Yang di sini kita terjemahkan memerintahkannya. Hakikatnya perkataan auha, mewahyukan, Allah pernah memberi ataupun memerintahkan, mewahyukan kepada para nabi dan rasul. Ini umumnya lah kita sebagaimana kita maklumi. Surah An-Nisa ayat 163. Kita masih menyelongkar ke kata auha ni. Bi anna rabbaka auhalaha. Dalam surah An-Nisa ayat 163 ada di sana perkataan auhayna. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, ilaika kama auhayna, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Kami berikan wahyu. Macam bumi ini, kami berikan wahyu kepada bumi. Jadi, kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus kemudian daripadanya. Min ba'di. Kita boleh refer surah An-Nisa ayat 163. Itu kepada para Nabi dan Rasul. Wahyu ini juga Allah dari sudut bahasa Allah berikan kepada pengikut setia Nabi Isa yang dikenali sebagai Al-Hawariyun ataupun Al-Hawariyin. Firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat 111. Wa idh awhaytu ilal hawariyin. Awhaytu. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan, wahyukan, perintahkan kepada orang-orang Hawariyin, pengikut setia Nabi Allah Isa alaihi salam. An aminu bi wa bi rasuli. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Kepadaku iaitu kepada Allah dan Rasulku iaitu Nabi Allah Isa. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami telah beriman, washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam, iaitu yang menyerah diri kepada Allah. So di situ adanya perkataan auhaitu, kami wahyukan. Tapi kali ini wahyu bukan secara bahasa secara bahasa, bukan kepada para nabi dan rasul seperti mana ayat tadi. Ini pada pengikut setia Nabi Isa. Wahyu ini juga dari sudut bahasa Allah berikan kepada para malaikat. Di surah Al-Anfal ayat 12 yang menggambarkan suasana perang Badar. Ayat ini menggambarkan suasana perang Badar. Allah berfirman, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, iaitu memberi pertolongan. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Sebab suasana perang Al-Badar ini, perang Badar ini merupakan peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Pengalaman dalam hal ihwal peperangan belum ada pada sebahagian besar tentera-tentera Islam yang hanya berjumlah 313 atau 314. Maka Allah perkukuhkan, berikan pertolongan dengan diutuskan para malaikat. Di situ ada perkataan yuhi, kami wahyukan.
Allah wahyukan. Kita boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 12. Bahkan wahyu ini dari sudut bahasa diberikan kepada ibu Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tergolong dalam golongan para nabi dan rasul. Ini kepada ibu Nabi Musa. Dalam surah Al-Qasas ayat 7. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan, kami wahyukan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukanlah dia, iaitu susukanlah Nabi Allah Musa. Dengan caranya Allah kembalikan Nabi Musa kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 7. Di situ ada perkataan auhayna, dan kepada lebah. Surah An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu memberi ilham, memberi wahyu dari sudut bahasa kepada lebah, ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang, wa minasyajari, dan di pokok-pokok kayu, wa mimma ya'rishun, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Jadi lebah ni buat sarangnya di gunung ganang, di pokok-pokok kayu, dan di bangunan-bangunan yang dibangunkan, didirikan oleh manusia. Ini kerana Allah wahyukan kepadanya. Wahyukan kepadanya. So, dia takkan buat mana sarangnya itu kat enjin kereta ke apa ke, dan sebagainya. Di situ ada perkataan auha. Jadi kesimpulannya, kita dapati bahawa dalam firman-firman Allah, Allah mewahyukan, memerintahkan ataupun beri keupayaan kepada makhluk-makhluk ini untuk berbuat sesuatu. Para nabi untuk menyampaikan dakwah, ibu Nabi Musa untuk menyusukan Nabi Musa, penolong atau apa, begitulah juga yang lain-lain lagi. Maka pada bumi ini Allah berikan wahyu kepadanya. So apa kesimpulannya? Kesimpulan daripada kita selongkar perkataan auha ni bermakna walaupun auha yang diterjemahkan memerintahkan, bi anna rabbaka auha laha, ia juga menunjukkan asal perkataannya mewahyukan. Mewahyukan. Maka antara yang kita nampak adalah sebagai contoh, lebah An-Nahl itu tadi. Surah An-Nahl ayat 68. Lebah berbuat demikian kerana keupayaannya yang Allah berikan. So macam kita sebutkan tadi, lebah tidak buat sarangnya di enjin kereta. Lebah tidak buat sarangnya pada tubuh badan manusia. Letaklah bangkai haiwan ke apa ke ada di situ, dia buat sarang kat situ. Tak. Walaupun benda tu benda mati. Dia tak buat sarang kat, ialah di tempat-tempat yang Allah tak benarkan kepadanya. Bayangkan, bumi Mesir ni luas. Penduduknya ramai. Tapi dalam pada itu, ibu Nabi Allah Musa alaihi salam menghanyutkan Nabi Musa,
Allah memilih kapal ataupun sampan kecil yang membawa Nabi Musa ini boleh terhenti dekat istana Firaun pula. Malah bila dilihat oleh Firaun dan isterinya, terberkenan pula. Padahal dia boleh terfikir, ini mungkin Bani Israel punya wanita yang lepaskan. Sebab ini anak laki-laki. Terlahir pula perasaan sayang, qurratu ainin li walak. Sesuatu yang dapat menggembirakan saya dan juga awak, kata isterinya, isteri Firaun ni. Firaun, okey, engkau sayang, kau suka, ambil, pelihara. Macam kita sebutkan, Mesir ni buminya luas, wanitanya ramai. Tapi akhirnya Allah mewahyukan untuk mengembalikan Nabi Musa disusukan oleh ibunya sendiri. Maknanya sesuatu yang tanpa disangka dan dijangka, bila Allah dah mewahyukan, memerintahkan, menetapkan, itu yang ditetapkan oleh Allah, itu yang diwahyukan oleh Allah, itulah yang akan berlaku. Itulah yang pastinya terjadi. Nak kembali kepada bi anna rabbaka awhalaha. Bumi ini yang tak boleh berbicara, yang tak dapat berkata-kata, tapi dia mampu berbicara. Kerana Allah memberikan keizinan kepadanya untuk berbuat demikian. Sebelum kita bersurai, insya-Allah, terakhirnya kita lihat. Bumi auhalaha, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu yang tadi kita katakan, perkataan akhbaraha tu, khabar beritanya. Bumi menceritakan. Dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap manusia. Semua perbuatan manusia. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan terhadap yang mereka lakukan di atasnya. Bumi akan berkata, si fulan ini telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini. Itulah berita yang akan diberitahu oleh bumi. Maksud hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, inilah khabar berita yang disampaikan oleh bumi. Si fulan ini, dia pada period circuit breaker ni, di mana masjid-masjid ditutup, dia masuk ke perkarangan masjid, dia berwuduk, dia bentang sejadah dia sendiri dan dia solat kat tepi bangunan masjid, dalam perkarangan masjid. Bumi akan ceritakan. Walaupun kamera CCTV ni tak nampak, masjid tak nampak, dia akan beritakan. Sama ada yang diberitakan, yang diceritakan, yang dikhabarkan ini baik ke tak baik ke akan dilakukan atau diceritakan. Si fulan ini pula betul punya penyangga, bila tiba waktu solat, hayya 'alas salah, dia tak nak datang solat, tak nak berjamaah kat masjid. Dan dia merasa gembira bila mana adanya laungan azan. Sallu, bila dah habis hayya 'alas salah, dah habis azan, muazzin melaungkan sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Dia jadi happy dah. Tu dengar tu. Aku bukan tak solat, aku solat, tapi aku solat di rumah. Allah Maha mengetahui.
Bumi hanya mengkhabarkan isi dia. Apa peristiwa yang si fulan buat ini pada masa ini di tempat ini. Jadi jadi saksi. So sama ada yang dibuat itu betul atau tidak, dengan niat yang betul atau tidak, bumi bukan babnya. Bumi tak tahu. Cuma bumi tahu dia buat, aku nampak, aku jadi saksi. That's it. Tapi dia buat itu, solatnya ini ikhlas semata-mata kerana Allah, atas dasar iman dan taqwa, ataupun dia buat kerana sesuatu dan sebagainya, itu bukan bab bumi. Itu nanti yang akan kita lihat pada dua ayat yang terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu nantilah penghujung, penutup surah, insya-Allah. Jadi cuma bumi ini beritakan apa yang dia nampak. Sebab dia ada saksi. Si fulan ini melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini. InsyaAllah, teman-teman, kita akan lanjutkan sambung dalam pertemuan akan datang insya-Allah, di mana kita akan melihat bagaimana bukan setakat bumi menjadi saksi, tangan dan kaki juga menjadi saksi, tubuh anggota kita juga menjadi saksi, bahkan ada di sana buku catatan amal kita juga yang menjadi saksi. InsyaAllah ini akan kita selongkarlah pada pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So kita berhenti pada slide ini insya-Allah. So kita bukalah sesi ini kepada yang lain jika ada yang ingin yang ingin bertanya ataupun berkongsi, insya-Allah dipersilakan. InsyaAllah ada yang ingin berkongsi ke ataupun bertanya ke? Ya, Tuan Haji Rahim, silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bumi jadi saksi. Macam kita ambil rasuah ke ni, walaupun kita dah bertaubat, jadi tetap di mahsyar kelak bumi akan menjadi saksi pada hari itu, hari ini, bulan tu, tahun ini, si fulan ambil rasuah. Ada ke betul tu Ustaz? Kemudian kalau dia bertaubat dan sebagainya, bumi tak tahu. Sebab bumi ni dia mengkhabarkan. Bila dia mengkhabarkan, let's say lah seseorang itu bertaubat sedangkan bumi ini taubatnya itu bumi juga menyaksikan. Bumi akan khabarkan. Okey. Maknanya tu si fulan ni pada hari demikian di tempat ini dia ada terima rasuah. Tapi kemudiannya pada hari ini di tempat ini, masa ini dia bertaubat. Okey. Dia tetap akan mengkhabarkanlah. Sebab Allah wahid, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Tuan Haji Ghani, masya-Allah. Saya satu soalan saya Ustaz. Satu soalan. Ya Maji. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, masya-Allah, berkat doa. Ini background cantik Ustaz. Mana dapat? Itulah. Nak kena travel sikit. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi nanti. Baik, insya-Allah. Okey. Tanya pasal background je. Okey. Ya, betul. Ada yang lain? Ya Ustaz. Ya Tuan Haji Roslan. Selamat pulang. Terima kasih. Okay. Apa ni istilah bumi menceritakan ni, is it referring to waktu kita dihisap?
Kira proses hisap Oh, okey. atau ia lain daripada. Okey, itu tahapnya adalah tahap kiamat. Kalau insya-Allah tu nanti akan kita pergi kepada 2 ayat terakhir. Bila kita pergi kepada ayat 2 ayat terakhir, ayat 7 faman ya'mal, maka barang siapa, perkataan fa, adanya huruf fa di situ menunjukkan perkara itu berlaku after. Jadi masa kiamat ni bumi tetap akan mengkhabarkan berita dia. Tapi bila mana bumi ni dah tak ada lagi, yang menjadi saksi tubuh badan kita, catatan amal kita, itu cerita terkemudian. Maknanya tu selepas di mahsyar itu nanti. Ini dalam suasana kiamat, dalam suasana bumi ini menceritakan. You get what I mean? Maknanya pada suasana bumi ini bergegar dan sebagainya, bumi ini menjadi saksi. Sebab tu ada ulama menafsirkan. Ada ulama menafsirkan bila mana manusia waqalal insanu ma laha, manusia bertanya, apa dah terjadi pada bumi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi ni menceritakan. So maknanya bumi respon kepada soalan manusia. Apa dah terjadi? So dia jawab, ini pasal engkau buat ini pada masa ini. Sebagai memberi gambaran. Dan itu tak semestinya dialog manusia dengan bumi. Sebab itu ada ulama yang menafsirkan bumi mengkhabarkan ini adalah dalam bentuk lintasan fikiran manusia. Lintasan fikiran manusia. Dia akan memorize balik, dia akan teringat balik. Terbayang balik. Oh, aku pernah macam tadi soalan Tuan Haji Rahim, aku pernah rasuah, menerima rasuah di tempat ini daripada si fulan. Berapa banyak dan sebagainya. Dan aku belum sempat bertaubat. Ini semua kan dia teringat. Tapi kemudian yang nantinya insya-Allah minggu hadapan, mudah-mudahan Allah izinkan, kita sentuh tentang tangan manusia menjadi saksi, kaki ni juga, ni mulut kita ditutup rapat. Ketika itu manusia dah tak ada, nak cakap apa lagi lah. Itu cerita fasa yang hari akhirat. Itu ada. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Jadi ini ada kena-mengena dengan bahagian keadilan tak Ustaz? Sebagai sebuah negara Islam katakanlah, Okay. Pemerintah dengan cara membahagi-bahagikan harta negara ni dengan tidak sama rata. Okay. Saya kata cakaplah negeri Islam diberi kepada orang Islam sekian banyak, orang yang bukan Islam sekian banyak, macam ini. Adakah perkara ini juga akan ada hubung kait dengan ni? Sama, lihat kepada seseorang. Dia lihat pada seseorang. Kalau disebut pemerintah, bermakna beliau itu sebagai presiden, beliau itu sebagai raja, beliau itu sebagai apa? Beliau akan tetap dipertanggungjawabkan lah. Jadi pembesarnya bertanggungjawab atas sebagainya. Jadi begitulah, bermakna ini adalah gambaran-gambaran sebagai jawapan kepada pertanyaan manusia, apa dah terjadi pada bumi. So ini yang digambarkan dalam surah Az-Zalzalah. Tapi kemudiannya selepas fasa manusia ini dihimpunkan di mahsyar, di neraka, di mahkamah Allah, maka di situ pula tangan dan kaki menjadi saksi sebagainya. Okay, terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Ada yang lain insya-Allah. Nanti saya akan share slides yang kita perkongsikan pada hari inilah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, kalau tak ada lagi, kita akhir di sini insya-Allah. Kita sambung dalam pertemuan kita di minggu yang akan datang insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama-sama.
dalam sesi ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan kita dapat terus bersabar dan melakukan perkara-perkara yang dipertanggungjawabkan dan diwajibkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan semoga kita juga nanti insya-Allah akan kembalilah kepada suasana-suasana kita seperti mana biasa walaupun dengan norma-norma yang baru. Insya-Allah dapat kembali semula ke pengajian kita dan sebagainya. Insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah.